Saya record dulu bacaan daripada ayat 25 dan 26. Alang-alang saya hantar jugalah dekat dalam grup kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Saya hantar juga rakaman dekat dalam grup. So nanti boleh dengar balik kalau siapa nak dengar. Okey, boleh? Saya tak sempat nak hantar. Saya baru je suci, baru suci. Tu yang tak hantar rakaman tu. Okey. Oh, Zandra dah ada. Assalamualaikum Zandra. Salam. Guna tak ni lagi? Guna tapi sekarang tak guna. Nak buat apa? Zara, mana tu Zara? Itulah cantik je dia ni. Lawa. Oh, balik. Oh, baru balik. Oh, baru balik kelas. Lawa je. Sekejap saya update. 6. Okey, kita ikut giliran yang saya dah bagi dekat chat tu. So first Kak Liza lah. Boleh Kak Liza? Kak Liza unmute Kenapa saya tak boleh unmute Kak Liza Sekarang siapa? Oh, masih Kak Liza lagi dia punya ni. Okey, tak apa. Terima kasih Kak Reza. Baca Zara. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tahtihal anhar. Tebal sikit roh tu. Tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu
Kak Liza dekat tanwin dengan ra tu dia masuk ra tapi tidak ada gunnah, tak ada dengung. Min samaratir rizqan qalu. Min samaratin rizqan. Tak dengung Kak Liza. Yang mana? Samaratir, tir. Dia tak boleh baca samaratin, tak boleh. Samaratir. Oh, Masuk, tir tak ada tengok. masuk Tir ra masuk sepenuhnya dan dia kena baca nipis. Buka di bawah Okay. Min samaratir rizqan qalu. Satu lagi Zai, jangan baca rizq. Min samaratir rizqan qalu. Jangan bunyi qalqalah Zai. Riz. Min samaratir rizqan qalu. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Min qabl. Satu lagi ruziqa. Ruziqa. Dia kena tebal dan dia kena qalqalah. Lepas tu dia kena apa lagi? Yang hujung tu lam tu. Min qabl. Qabl. Qalu hadzal ladzi ruziqna. Dia jangan ruzik. Ruzik dia jadi nipis. Ruziqa. Tu kena ruziqa. Tu dia. Oh, dia ketekan. Qaf tu. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Lam tu dah betul tapi jangan le qabl. Dia jadi macam melantun balik. Min qabl. Qabl. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Qabl. Wa utu bihi mutasyabiha. Wa lahum fiha azwajun mutahharah. Wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahyi an yadriba matalam. What? An yadriba ma. An yadriba. Dia tak ada qalqalah. An yadriba. Inna Allaha la yastahyi an yadriba matalam. Ma ba'udatan fama fawqaha. Fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Okey, kejap. Kak Liza cuba tengok. Ada dua kat situ kathiro kan? Satu kathiro yang tengah tu yang bersambung. Satu yang dua qaf. Tapi bila kita waqaf dia jadi kathiro. Tapi perasan tak bila kita baca sambung dia jadi kathirau. Bermakna dia jadi kathira. Dia kena sama dia punya level tebal tu. Kathirau wa yahdi bihi kathiro. Oh, tu kena sama dia punya tebal kan? Ya, betul. Okay. Yudillu bihi kathiran wa yahdi Dia Kak Liza, ra dengan tanwin ni sebenarnya kita sebut apa dulu? Kita mesti sebut huruf dulu baru dia punya baris kan? Jadi pastikan huruf yang kita nak sebut tu tebal. Ra. Kathiro. Katalah saya baca tu slow kan? Kathiro. Baru masuk dia punya tanwin. Bila kita nak fokus lebih pada tanwin tadi tu yang kita punya sebutan ra jadi kathirau. Dia bukan rau. Ra. Kathiro. Baru masuk gunnah.
wrong. Hmm. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Baru sama. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Fasiqin. Qaf tebal sikit lagi. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Okey, cantik. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Liza. Alright, next. Januraini. Januraini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا Boleh berhenti call dulu tadi tu. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة فهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Okey Hajar, kita tengok. Ya. Kita tengok lagi sekali kat dua tempat ni. Yang pertama, innallah tu jangan gerakkan bibir. Nanti dia jadi innallah kan. Innallah. Kalimah Allah dia tak gerakkan bibir. Innallah. Innallah. Okay. Okey, satu lagi dot. Dot jangan kol-kolah kan. Ayyadriba masalan ba'u. Ba'u, bo. Bot tu tebal. Ba'u, botan. Lagi sekali. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nanti aja tandakan sikit bot tu. Dia ada lantunan. Dot memang I solve problem and dot. Okay. Ba'udatan. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Rabbihim. Sangkut dulu dekat ra tu sebab dia sabdu tu. Okey. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Satu lagi boleh? Sana? Okey. Qaf yang tebal, ha tak tebal. Cuba tengok dekat kalimah haqqu. Dia tak boleh berjangkit dengan qaf tu. Kalau kita baca annahul haq, dia jadi ha kan? Ha. Annahul haq. Baru masuk qaf. Annahul haqqu min rabbihim. Okey. Haq. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Tengok lagi sekali. Yudillu bihi katsiran wa yahdi. Di tu ada ya panjang. Yudillu bihi katsiran wa yahdi. Sorry. Terkejut. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran.
wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alright. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Ajar Nuraini cuba nanti latihkan sebutan kalimah Allah tu. Dia Allah, memang Allah, Allah. Allah. Allah, Dia kan Allah, ringan-ringan kalimah kan la ilaha illallah. Kalau perasan kalimah la ilaha illallah tu kan dia tidak ada satu pun huruf bibir. Yang orang kata dalam satu hadis tu dia kata seringan-ringan kalimah bila orang yang dah nak mati ni kan menyebut kalimah yang paling mudah adalah la ilaha illallah. Sebab dia dah tak boleh dah nak gerak. Bibir dah tak boleh nak gerak apa semua kan. Lidah je. Sama jugalah kalimah Allah ni. La ilaha illallah. Inna Allah la yastah. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, next. Diana kan? Diana. Nombor 3 kan? Semua nampak ada giliran dekat situ? Lepas Diana, Nurain, Fiza, Zandra. Ya. Okay, sila. Dengar tak? Dengar? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Okay, kejap. Ambil balik. Anna lahum jannah tu ada alif panjang. Lepas tu yang kedua ra tu tebal. Dia mati tebal sebab sebelumnya baris atas. Tahtihal anharu. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratil rizqa. Itu ada tanda lam alif kan? Tu ada penting kan? Itu mamnu'. Maksud dia dilarang berhenti. Kalau kita masih lagi ada nafas, jangan berhenti kat situ. Kalau nafas tak ada, terhenti tu tak apa. Kan kalau kita berhenti sebab nafas tak ada tu tak apa kan. Tapi kena ulang juga tu. Cuba sampaikan pada qalu. Kullama ruziku minha min samaratil rizqan qalu. Rizqan qalu. Boleh? Hadzal ladzi Balik qalu. Qalu hadzal ladzi Ruziqona. Dah betul dah. Cuma lantunan dia jangan lambat. Okey. Ruziquna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Innallah gerak tak ni? Innallah In tu dengar dulu. Innallaha la yastahyi yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Okay, Lena tengok dia tak buat yang mati tu. Ayyab, dia tebal. Dia kalau yad dia jadi dal tanpa qalqalah pula kan. Ayyab. Ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Tengok bibir saya.
Ba'udatan. Gigi atas kena bibir bawah. Ba'udatan sama. Ba'udatan. Ini bukan tan. Gigi atas kena bibir bawah. Ba'udatan. Ba'udatan. Sebab dia nak pergi dekat fa. Ba'udatan. Ba'udatan fama fawqaha. Betul tak? Boleh? Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihaza masala. Yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Okey. Sadaqallahul azim. Diana, nafas tak apa panjang Boleh. Okay, tak apa. Alright, terima kasih. Okay, sambung. Sama lah. Okay, sama. Assalamualaikum Ustazah. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Okay, itu tadi saya bagi tu mungkin ada yang sampai, ada yang tak sampai. Kalau tak sampai boleh berhenti. Katalah tadi terhenti annalahum tu ambil nafas baru kan? Berhenti je lah annalahum. Oh, okey. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. anhar. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha Minha tu nun tu tak dengung. Oh, Minha min dia mati kan? izhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Min qabl. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Boleh? وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة Mutahharah. ولهم فيها أزواج مطهرة Okay. وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوض. Boleh tak Ustazah? Tak cukup nafas. Balik macam ni. Ai satu dengung. Bot jangan qalqalah. Masalam pun dengung juga. Ba'u botan pun dengung juga. Cuba ambil balik. Ai yadriba. أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Okey.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أنه الحق من ربهم. أنه الحق من ربهم Ada sabdu tu. Min rabbihim. أنه الحق من ربهم Dia tak boleh masuk. Mirab tak boleh. Mir rabbihim. أنه الحق من ربهم. Okey, kejap. Cok. Dah masuk dah. Dah tekan dah. Tapi jangan lama pula. Sebab ra ni dia tidak ada sifat dengung. Dia tak boleh baca mir rabbihim. Salah. Mir rabbihim. Masuk, tekan. Jalan. Mir rabbihim. أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Ambil kat mana Zah? Terus je. Boleh ambil balik fayaqulu. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي Kathirun. Ro tebal, jangan lupa. يضل به كثيرا ويهدي Tak cukup tebal. Kathiro. Rong. Tu. Ya. يضل به كثيرا Jadi rau balik. Bukaan mulut tadi jadi macam ni kan. Rau jadi ra. Rau dia bukan rau. Ro. Rong. Ra tu tebal. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Terima kasih Zah. Sama. Sakit telinga. Aduh. Anak saya punya ketat. Saya punya dah rosak. Apa tadi? Saya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Nah, kejap. Satu, anna tu tak panjang. Na pendek. Kalau terhenti kat situ sebab nafas tadi. Jannat. Nampak tak dekat nun tu ada alif kecil kat atas tu. Tak bunyi ta tadi tak? Susah. Bunyi. Tapi dia pendek. Maksud saya antara nun dengan ta tu dia kena panjang sebab mat kat atas Faham. tu alif. Susah. Kalau macam ni, kalau saya berhenti kat lahum, boleh juga? Boleh. Boleh sebab tak sampai kan? Tak sampai. Okey. Semua kena exercise panjang nafas lepas ni. Oh, okey. Anna lahum Nah, tak panjang. Yang panjang tu dengar dia. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya ulang lagi sekali Anna lahum jannatin. Anna lahum jannatin tajri min Tajri min adiyah. tajri min tahtihal anhar. Anhar. Tebal. Anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu. Betul dah tanwin tu. Cuma kalau rizqan dia tak berjumpa dengan qaf tak apa. Sekarang ni dia jumpa qaf huruf ikhfa. Dia kena samarkan bunyi dia. Kong. Min samaratir
rizqan qalu. Min 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 samaratin Bagi lama sikit Fiza. Min Hmm. bagi dia dengung tu 2 harakat. Min samaratir. min sama min samaratin rizqan qalu. Okey, lepas tu. Okay, Sah. Oh, dia tunggu kita komen. Ah. Okey, jalan. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة Boleh. وهم فيها خالدون Alright. إن الله لا Inna Allah. Tengok lidah saya pula. Tengok bibir tu tak gerak. Inna Allah. Allah. إن الله لا Dah panjang. dah concentrate kat situ terlupa situ. Inna Allah la yastahyi ayyadriba masala. Sekejap. Dot tu jangan lantun. Ayyad riba masala. Ayyadriba masala. Okay. Dah ulang balik ke? Ayyad riba masalam ma, habiskan sampai fauqaha. Ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ba'udatan fama fauqaha. Ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن فيعلمون أنه الحق من ربهم. Mana tadi dah hilang dah. Fokuslah Syifa tolong jangan main depan ibu tengah kelas, boleh tak? Tolong. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ku pendek. Apa pendek Ustazah? Ku tu pendek. Haqqu mir. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Dekat qaf tu memang dia ada sifat qalqalah, tapi bila dia sabdu dia tak perlu dilantunkan, dia jadi susah. Haqqu kan dia macam banyak sangat qaf nanti. Annahul haqqu min rabbihim. Annahul haqqu min Jangan bunyi qa sebab dia dah hilang disebabkan sabdu tadi. Annahul haqqu mir. Dia lekatkan pangkal lidah tu kat langit. Jangan turun. Bila turun dia jadi lantun. Ada bunyi qa tu. Jangan. Haqqu. Dia sangkut terus. Haqqu mir. Tak boleh. Haqqu min rabbihim. Dia sebenarnya kan pekerjaan menurunkan pangkal lidah tu susah tau. Haqqu susah tu. Tapi Fiza boleh buat. Dia lagi bagi senang ni. Haqqu. Innahul haqqu min rabbihim. Annahul. Allahu Akbar. Annahul haqqu min rabbihim. Cuma telinga saya je tak senang dengar. Dia ada angin Ada lagi sikit. ya? Nanti bulatkan sikit tanda tu . Okey.
Okay, habiskan. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا Ustazah, ni saya patut sambung balik ke? Ada tanda mim kan? Tahu Ha-ha. tak mim tu tanda apa? Itu nama dia waqaf lazim. Waqaf lazim ni maksudnya waqaf yang dimestikan. Maksudnya apa? Berhenti yang dimestikan. Madza aradallahu bihadza mathala. Madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Okay. Sadaqallahul azim. Nervous lagi ke Fiza? Sikit. Okay, Zandra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. Sekejap Zandra ulang balik. Nun bertemu ya tu dengung tu tak apa cukup dua harakat. Ayyad. أيضرب مثلا ما بعوضة أيضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به panjang tu sebab mat silah tawilah. وما يضل به إلا الفاسقين. Okey. Okay, Zandra. Dekat kalimah yudillu tu pun nak kena hati-hati juga tu. Dot kita tebal, takut nanti tebal dot dia pergi lam. Yudillu, tak boleh lah. Yudil, sebab lam tu dia nipis, hanya pada kalimah Allah je dia boleh jadi tebal. Itu pun kadang-kadang sebab baris atas dengan baris depan. Baris bawah pun kalimah Allah tak tebal.
Okey. Okay, dah. Terima kasih. Sama. Sekejap. Apa dia? Tak. Tak lah. Kau tunggulah petang. Okey. Alright, Ili lah. Janganlah kacau. Turun-turun jatuh nanti. Assalamualaikum. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج Jangan ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي Yes. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Okay. Terima kasih, Ili. Alright. Okay, sambung. Kak Syakir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan ma tu jangan panjang sangat kalau kita baca. Bismillahirrahman. Dia jadi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2. 2 je. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا Tanwin bertemurah tu jangan dengung. Min samaratir riz. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. Okey, tengok lagi sekali mulut saya. Samaratir. Dia jangan baca samaratir. Nanti dia jadi tebal. Samaratir riz. Senyum.
samaratir Okey. Ro jangan nipis pula. Samarot tadi tu samaratir balah. Boleh? kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Sikit lagi. Jangan rizq. Rizqan qalu. Kejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kullama ruziqu min hilang ke? Dia macam biskut. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Cikin. Cuba Kak Cikin sambil ngaji tu, sambil tengok kamera, sambil tengok mulut Kak Cikin. Dia macam ni tau tadi bentuk dia. Nanti tak nampak. Samaratir. Dia macam tu. Dia sepatutnya macam ni. Samaratir. Bibir tak gerak dah. Samaratir. Samaratir rizq. Boleh tak berhenti dekat rizqa je? Boleh. Sebab Okey. dia mamnuk kat situ. Dia larang berhenti kat situ lam alif. Okey. Samaratir rizqan qalu. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Tak apa. Terus. Qalu hadza allazi ruziqna min qabl. Min qabl. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Boleh. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا Riba masalah. Bot jangan lantun. أن يضرب مثلا Perasan tak punya d tu? أيض ريب. Okey, dengar. Saya dengar. Jangan ayyad. Dia jangan masuk ya cepat sangat. Ayyad riba masalah. أيض ريب مثلا يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Kathira tu dekat kathirau tadi tu jadi ra juga. Jadi kan ra juga, cuma bezanya dia ada dengung. Yudhillu bihi kathiran. Jangan kathirau. Kathiran. Okay. يضل به كثيرا
wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Illal jangan lambat sangat. Illal masuk tekan dalam. Illal. Wa ma yudillu bihi illal Bihi fasiqin. bihi jangan Macam pendek pula. Okay. Wa ma yudillu bihi illal. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sadaqallahul Allahul azim. azim. Ustazah, tadi yang illal tu, yang first tu saya sebut macam mana? Illal lama kat situ. Lama. Dia tak boleh lama sebab lam itu bukan huruf gunnah. Lam itu huruf lidah kan? Dia bukan huruf hidung. Okay. Alright. Ada lagi yang tak Maksudnya ada? bukan semua sabdu didengungkan lah. Memang pun semua sabdu tak dengung kecuali nun dengan mim sahaja. Sabdu tu maksudnya memasukkan. Tapi belum tentu sabdu tu didengungkan. Sebab tu ada nama idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Bila tu maksudnya tanpa dengung. Okey. Okey, boleh jelas so kena faham maksud memasukkan tu tak semestinya dengung. Okey. Baik. Illal fasiqin. Okey, terima kasih Kak Syikin. Alright. So tak ada siapa lagi yang belum baca kan? Semua dah baca. Okey, saya kejar masa juga sebenarnya sebab saya nak buat tajwid. Okey, cuma sebelum saya nak recordkan yang untuk next week punya, nak sebut kat sini tolong jaga pada beberapa part ni yang saya sebut. Saya rasa kira kebanyakannya tadi tu bila baca dot tu yad riba dia tak boleh lantun. Tak boleh sama sekali melantun. Okay, dia bukan huruf qalqalah tapi sebab kita dah terbiasa jadi bila jumpa dot je dia nak lantun. Kalau perasan ada satu qasidah ke nasyid ke apa entah kan, dot tu dia lantunkan. Kadang kita terikut juga, kita dengar orang nasyid sedap, kita pun ikut nasyid sedap. Tapi bila dot tu kita lantunkan dalam nyanyian, tak pasal kita baca Quran pun kita lantunkan juga. Tu kena jaga. Contoh, ni lagu ni, Ya Hanana tu. Perasan ke tak perasan? Zalika fadlu minallah. Kita pun sedap lah goyang-goyang fadlu. Tak boleh sebenarnya. Walaupun itu bukan ayat Quran kan. Betul lah dia baca lantaklah kan situ. Tak kisah sebab dia bukan ayat Quran. Tapi jangan kita terbawa bila baca Quran jumpa dot kita qaralah kan. Tu salah. Okay. Baik. Itu satu dot tadi. Kemudian yang banyak saya tegur tadi tu pada kalimah kathira. 2 kalimah. Bezanya kathira yang pertama tu disambung. Kathira yang kedua tu di waqaf. Jadi baik dia waqaf, baik dia sambung sama. Sebab apa? Sebab dia baris atas. Beza dia ra yang hujung tu bunyi satu baris sahaja sebab dia jadi ma'iwat. Tapi beza yang tengah tu ra tu dia jadi tanwin, ron. Ra tu kalau kita sebut satu, ra. Kita letak baris atas pun sama bunyi dia, ra. Letak baris dua di atas, dia memang ada bunyi an tu kan. Tapi sebelum nak menyebut yang tanwin atau baris dua di atas tu, ra tadi tebal ke tak? Tetap tebal. Jadi dia tak boleh jadi ran. Dia tetap ron. Ron. Kalau dia lambat lah menyebut tu ron. Sebab tu awal-awal dulu siapa ingat saya selalu sebut belajar mengaji ni mesti makhraj dulu kita nak kena hadamkan supaya kita boleh hadam dengan hukum-hukum dengung yang datang kemudian. Tanwin ni datang kemudian. Yang dulu-dulu yang mula-mula apa? Ra tu tebal ke, nipis ke, keluar kat mana. Benda tu kita nak kena tahu dulu. Bila kita dah hadam yang tu, jadi tak ada masalah bila masuk tanwin. Dia takkan jadi kathirau. Maknanya apa? Ra tu dia lupa yang tetap kena baca tafkhim ataupun tebal. Tu hati-hati yudillu bihi kathirau. Jangan fokus dekat tanwin dulu. Sebab apa? Sebab ra tu kita nak kena sebut dulu sifat dia. Ra, tebal. Rong, baru masuk dengung.
Okey, yang lain tu ada juga lah tadi beberapa dengung-dengung ataupun tak cukup dengung, tak cukup mat tu. Tu kebiasaan memang saya akan tegur lah setiap kali baca. Cuma yang agak besar sikit kesilapan tadi pada dot dengan ra ni tadi ni. Baik. Okey, saya akan sambung bacaan daripada ayat 27 sampai ayat 29 Betul tak? 7. Okey. Ni dari kod awal insya-Allah minggu depan lancarlah baca. Mudah-mudahan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Okey. Tu ayat 27 ke 29 untuk minggu depan Okey, habis selesai. Okey, hari ni kita sambung. Tak boleh dah sikit telinga. Buka. Belum siap lagi. Agaknya sakit telinga sebab pakai kacamata. Dia terkepit sekali kena dekat tepi tu kan. Saya buka je lah Dengar tak saya punya suara? Jelas tak? Jelas juga kan? Okey. Okey, kita tajwid sampai mana hari tu minggu lepas? Makhraj dah habis Dah habis. Sifat sampai sifat. Sifat pun dah habis Belum. Ya ke? Dah habis lah. Maknanya jahar lawan hamas, syidah lawan rokhawah, tengah ada tawasud. Lepas tu yang ketiga. Ambil lah balik. Pergilah. Okey, yang ketiga hari tu isti'la lawan istifal. Kemudian yang keempat itbaq lawan infitah. Yang kelima idlaq lawannya ismat. Betul tak? Ustazah pun kadang-kadang lupa. Bayangkan. Ya Allah. Betul Ustazah ni. Okey, makhraj dan sifat habis. Okey, hari ni saya nak kita cuba tengok satu-satu. Kita tengok satu-satu huruf dan sifat dia. Satu-satu. Kita susun. Macam mana kita nak menyusun kaedah huruf dengan beberapa sifat tu. Sebab kadang-kadang bila kita nak menyusun sifat ni yang kita fail sikit kan. Kita tak apa-apa nak tahu sangat. So kalau ikutkan dalam buku tahsin ni dia berterabur sikit huruf dia, susunan dia. Tapi tak apa. Kita tengok saja mengikut makhraj Kita tengok saja huruf tu keluar mengikut makhraj. Cuba tengok pada muka surat 50. Buku tahsin tajwid ni. Semua ada Oh, Fiza tak ada Lama. Fiza pakai buku tajwid apa Saya ada. Tapi tak apa je. Ni sebenarnya buku tajwid semua sama. Semua ada. saya ada buku. For now saya ada buku ni. Okey lah tu. 6 jam kau. Buku tu saya dah order tapi sebab seminggu tak dekat rumah, jiran depan rumah ambil. So dia tak balik kerja lagi. Okey, tak apa. Saya dekat rumah dia. Nanti boleh tengok. So selain daripada Fiza?
Semua ada buku tahsin Kak Liza, ajar Nuraini ada? Tak apa, janji ada. Okey. Saja nak share kan. Okey, kalau tengok daripada muka surat 50, tengok ha dengan ha. Kita tengok sifat huruf ha dengan ha. Okey. Ha dengan ha ni dekat sebelah tepi tu kan dia ada dia punya sifat kan, belah sini kan. Allah. Saya ni suka nampak tu kau ni. Okey. Kenapa dia macam ni? Sekejap. Sekejap. Ni. Ni Kan ada kan senarai ni kan? Benda ni penting ni. Benda ni penting sebenarnya kita nak tahu sebutan kita tu tepat ke tak berdasarkan pada yang ada kat tepi ni Yang tak ada buku tak apa, nanti boleh senaraikan. Boleh tulis Okey, huruf ha dengan huruf ha. Kalau kita tengok setiap sifat ada kat tepi tu semua sama dia punya sifat lebih kurang Kita tengok Kalau ha disebut hams, rokhawah, istifal, infitah, ismat. Tapi kalau ha ni yang bulat tu kan, hams, rokhawah, istifal, infitah, ismat, dia ada satu lagi kat bawah tu nama dia khofa. Nampak tak dia tulis khofa? Khofa tu maksudnya huruf tu dia tidak ditekan dengan kuat. Dia tak perlu tak perlu. Sebab dia adalah satu huruf yang bersifat lemah. Jangan kita tolak kuat-kuat sangat. Okey, cara kita nak menyusun sifat huruf macam mana? Kan hari tu kita dah belajar 5 sifat berlawanan. Okey, elemen pertama kita sebut dia sebagai udara. Yang kedua kita sebut sebagai apa? Suara. Yang ketiga kita sebut dia kedudukan sebahagian pangkal lidah. Benda ni nak kena ingat ni, yang ketiga. Baru kita boleh susun dengan keadaan yang teratur. Yang keempat, ruang antara lidah dan lelangit. Okey, ruang antara lidah dan lelangit. Dan yang kelima, kedudukan makhraj huruf. Saya ulang lagi sekali. Kita nak menyusun kita punya sifat berdasarkan huruf yang diberi itu. Yang pertama adalah udara. Yang kedua, suara. Yang ketiga, kedudukan sebahagian pangkal lidah. Yang keempat, ruang antara lelangit dengan lidah. Yang kelima, kedudukan makhraj huruf. Baru kita boleh menyusun. Okey, kita mula daripada huruf ha tu kita tengok. Yang pertama dia kata hams. Hams tu udara lah. Jadi kita boleh kenal ha ni bila kita matikan contoh Okey, dari segi udara dia terlepas ke dia tertahan? Terlepas kan? Jadi betul lah dia tulis kat situ hams. Kita boleh tentukan sifat pertama adalah hams. Kemudian yang kedua dari segi suara. Ha ni bila kita dah lepaskan udara, dia terlepas sekali lah suara. Dia sekali jalan ha, okey. Jadi yang kedua adalah lepaskan suara ataupun rokhawah. Seperti mana yang dah ditulis. Yang ketiga dia tulis apa? Istifal. Ini bahagian kedudukan sebahagian pangkal lidah. Ketika kita menyebut huruf ha dengan huruf ha, saya sekalikan je lah sebab sifat dia sama, saya lupa. Ketika kita menyebut huruf ha dengan ha, kita punya pangkal lidah tu terangkat tak ke lelangit? Ha. Tidak. Sekejap, ada orang baru masuk je perasan tak? Sebab ha dengan ha ni tempat keluar dia di bahagian halkum. Pertengahan halkum ha, pangkal halkum ha. Jadi dia tak usik langsung kita punya pangkal lidah sebenarnya. Langsung tak usik. Jadi bila kata langsung tak usik, bermakna ha tu istifal lah. Kan? Istifal apa? Rendah pangkal lidah. Lidah tu tak terangkat. Jadi istifal. Automatik dia jadi istifal. Sama dengan ha. Kemudian yang seterusnya infitah. Infitah ni dari segi apa? Infitah ni maksudnya terbuka. Yang keempat tadi elemennya saya sebut ruang antara lelangit dan
ruang antara lidah dan lelangit. Jadi bila kita sebut ha ni dia menggunakan bahagian tekak kita, lidah yang tadi tu tak terangkat, makanya lidah kat bawah, lelangit tu kat atas, tengah-tengah tu ruang dia luas. Jadi dia tertutup ke dia terbuka? Buka. Terbukalah. Maka dia punya sifat infitah. Kita boleh susun mengikut apa yang saya dah susunkan tadi itulah, dari segi udara, suara dan sebagainya. Kemudian akhir sekali ismat ditulis kat situ. Bahagian yang kelima ini adalah berkenaan dengan kedudukan makhraj huruf tersebut. Kita nak kena tahu ha dengan ha keluar kat mana? Bahagian belakang. Iaitu bahagian bawah sini tengah halkum dengan pangkal halkum. Yang mana yang kelima ni, idlaq lawannya ismat ini, dia nak bagi tahu kita huruf yang sukar dan mudah. Sukar tu dari segi apa? Dari segi lambatnya dia nak dikeluarkan sampai depan ni. Jadi bila bahagian terakhir dia akan dikategorikan sebagai ismat. Baik ha, baik ha. Jadi bila kita ikut susunan tu, kita boleh menyusun dengan tertib lah. Yang penting mesti udara dulu, suara, kedudukan, apa tadi saya sebut, kedudukan sebahagian pangkal lidah, kemudian ruang antara lidah dan lelangit, dan yang kelima adalah kedudukan makhraj. 5 tu penting. Kalau 5 ni kita tak ingat, susah sikit kita nak menyusun dia punya sifat. Ustazah, ismat tu senang Ustazah? Susah. Oh susah. Okey, dari segi makna faham? Ismat ni maksud dia sukar. Sukar tu susah lah. Idlaq tu maksudnya mudah. Okey, antara sukar dan mudah ini bukan dari segi cara menyebut, tapi kedudukan dia tu kat mana. Dia tersekat ke dia apa ke, tapi dah memang ada juga orang sebut, Ustazah saya tak rasa pun hamzah ke ha ke tu susah. Sebab pada dia sebut tu senang. Bukan cara menyebut tapi kedudukan huruf tu kat mana. Itu yang menentukan sama ada huruf tu sifat dia idlaq ataupun ismat. Okey, nampak tak? Apa dia Zandra? Semua ismat. Semua ismat? Huruf-huruf yang kita tengah belajar ni. Semua ismat. Sama. Sebenarnya bahagian tekak kita semua ismat. Oh. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Sebab dia jauh dengan bibir, dia jauh dengan lidah kita, jadi ismat lah. Ada juga huruf yang dekat ujung lidah terkeluar pun dia masih lagi kategori ismat sebab dia sukar, sebab dia ada sekatan. Contoh macam sa. Ada yang kata sa tu idlaq, tak. Idlaq tu dia menyekat. Dia tidak menyekat, kan? Okey. Baik. Cuba tengok huruf ain dengan hamzah bawah ni. Saya kalau boleh nak bagi banyak sikit baru nampak. Okey, ain dengan hamzah. Tengok kedua-dua sifat muka surat 50 yang bawah tu. Okey. Okey, kalau tengok dua sifat yang atas tu dia dah warnakan hijau dengan merah tu. Tu penting tu, ada beza. Kalau ain jahar dengan tawassut, hamzah jahar dengan syiddah. Cuba kita matikan a dengan a. A dengan a. Mana yang dia macam terlebih ke depan sikit? Ain. Ain lah sebab dia ada sifat tawassut. Itu pun tawassut, dia tak sampai pun sifat rakhawah. Kita tengok satu-satu Ain ni dia ada sifat jahar iaitu sifat menahan udara. Bila matikan ain, udara keluar tak? Tak keluar, dia tak ada keluar angin, tak ada. Letaklah tangan kat depan, tak ada keluar angin Okey. Tapi sama jugalah dengan hamzah. Hamzah ni jahar. Bila matikan lepas mati itu hamzah, tak ada lagi bunyi apa-apa, tak ada lagi angin. Kemudian yang kedua bahagian suara. Ain tawassut, hamzah syiddah. Lepas kita matikan hamzah, tidak ada bunyi suara hamzah. Okey, tu syiddah. Tapi bila kita matikan ain, dia tak kosong bunyi dia. Contoh, apa contoh? Kalau ain yang mati. Kat sini banyak ain yang hidup je. A'lamu, contohnya a'lamu, kan? Kita tak baca ain tu a'lamu. Dia ada ekor kan? Itulah tawassut. Itu adalah tawassut. Jangan baca a'lamu dia kosong. Baca a'lamu. Itu baru ada sifat tawassut bagi ain. Okey, seterusnya
Yang bawah tu 3, 4, 5 tu istifal, infitah, ismat tu dia sama. Macam mana kita menyebut ha dengan ha tadi tu, dia tetap sama dengan yang bawah tu. Nampak? Istifal sebab ain dengan hamzah ini tidak melibatkan pangkal lidah terangkat. Jadi dia rendah kat bawah aja. Maka dia jadi istifal. Dan yang keempat tu, bila pangkal lidah tadi tidak terangkat, maka automatik ruang itu terbuka. Maka dia jadi infitah. Dan akhir sekali, kedua-dua huruf iaitu ain dan hamzah ini ismat. Sebab dia berada di belakang atau jauh dengan bibir dan lidah. Okey, setakat ni jelas? Macam tu cara kita nak tengok huruf tu berserta dengan sifat-sifat dia. Okey? Itu yang penting sebenarnya, bukannya sekadar dengung panjang pendek saja. Okey, seterusnya. Kenapa ghain kha tak ada? Oh, sebab ghain kha dia pergi kat tempat huruf lain. No, salah lu. Ya, sorry. Saya dah terlepas muka surat. Tapi sebenarnya sama je susunan sifat dia tu. Kalau ikutkan tadi Hamzah muka surat 33. La ilaha illallah. Melompat-lompat Hamzah ni. Hamzah muka surat 33. Itu kita dah sebutkan. Lepas tu Ain Ha muka surat 34. Okey susunan, tapi ni dia mengikut makhraj. Yang tadi dia ikut perbandingan huruf. Okey, kita tengok muka surat 35 sambungan dia. Ghain dengan kha. Okey, ghain dengan kha, kita tengok sifat dia yang hujung tu. Jahar, rukhawah. Ghain. Kha, hamas, rukhawah. Apa beza dia Okey, kita tengok, kita matikan dia. Sebab tu dia letak siap-siap contoh kat situ. Au, il, kan? Yang bawah pun sama. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Dua-dua. Satu tu jahar, satu lagi hamas. Okey, kita matikan ghain. Ada bunyi angin tak? Ghain, ada bunyi angin tak? Tak ada bunyi angin. Sebab sifat dia tertahan angin atau tertahan udara. Berbeza dengan kha. Kha ni ada hams. Dia ada sifat melepaskan udara. Kalau tak percaya kita cuba buat. Satu, yang satu lagi, kat situ kita dah nampak dah angin mana yang keluar. Ghain ke kha kan? Nampak beza? Yang mana keluar angin, yang mana tidak. Kalau bagi sesiapa yang baca ataupun disebut ghain, dia macam keluar angin juga. Lepas tu kha memang keluar angin. Mesti dia akan senaraikan kat situ kategori ghain itu mengeluarkan angin. Salah lah tu. Ghain tidak ada udara yang keluar. Tapi yang keluar tu apa? Yang keluar itu rukhawah, iaitu melepaskan suara. Okey? Itu beza. Antara suara dengan udara tadi, kha keluar dua-dua. Ghain satu tahan, satu keluar. Sebab tu bila kita sebut ada beza. Katalah ghain tu kita matikan dan tidak jumpa dengan siapa-siapa. Yang bunyi terlepas tu adalah rukhawah. Ghain dia tak ada baca dia kalau jadi macam tu maknanya dia ambil sifat kha tadi. Kha memang ada lah. Okey, seterusnya ghain dengan kha ini dia punya sifat yang ketiga isti'la. Dia bukan istifal. Ketika kita mematikan ghain dan kita matikan kha, pangkal lidah kita tadi, sebahagian pangkal lidah kita terangkat ke atas. Cuba kita buat lagi. Siapa rasa pangkal lidah dia terangkat ke atas? Siapa rasa pangkal lidah dia tu terangkat ke atas tu maknanya betul lah dia menyebut ghain dengan kha. Okey, seterusnya infitah. Dia walaupun ghain dengan kha ni sebahagian pangkal lidah dia terangkat, tapi dia masih lagi dikategorikan huruf yang tidak menutup antara ruang lelangit dan bahagian pangkal lidah. Sebab yang naik tadi tu, pangkal lidah yang naik masa menyebut ghain dengan kha ini adalah di bahagian dekat-dekat hujung halkum kan? Kan ghain dengan kha ni keluar dekat hujung halkum. Jadi dari segi sunah sifat yang keempat itu dia masih lagi tidak menutup
ruang antara langit dengan lidah. Jadi dia kategorikan tidak terbuka lagi sebab dia menutup hanyalah di bawah ni. Tentu kan ditutup ni. Tapi yang belah tengah tu dia masih ruang terbuka. Okey, dan akhir sekali macam saya cakap tadi lah, huruf yang ada dekat tekak semuanya huruf sukar ataupun huruf ismat sebab dia berada jauh sikit berbanding dengan huruf yang ada dekat bibir dan lidah. Okey, baik. Boleh saya terus? Kita dah habis dah explore satu-satu sifat bahagian tekak kita. Ada nak tanya tak? Kalau ada apa-apa masalah menyebut huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau hamzah, a. Kalau ha, ah. Ain, a. Ha, ah. Kalau ghain, aw. Kha, akh. Cara dia kita nak Ustazah, Ya. macam mana nak praktis sebut kha tu betul Ustazah? Kha. Betul dah tu. Betul dah tu. Kadang-kadang tak keluar pula bunyi yang macam kha tu. Memang dia kena selalu sebut lah. Tu je lah sebabnya. Betul lah tu. Ili cakap kadang kita sebut kha dalam ayat dia jadi tak keluar kha tu kat tempat dia. Ada juga yang tanya kat saya, nak kena minum air dulu Ustazah baru boleh sebut kha dengan betul. Ataupun dia kata macam tak ada Elio lah Ustazah, dia kering nak sebut. Tak, bukan sebab tu. Dia kena tekan kuat sikit. Tapi kalau sebut satu ataupun kita sebut senang kan. Bila dia masuk dalam ayat ni dia jadi susah, dia jadi berat sebab kita nak menjaga bermacam-macam sifat yang ada pada huruf lain. Memang dia kena banyak kali menyebut ili. Itu je lah cara dia. Tapi sekarang ni pun kalau kata kita dah biasakan membaca hari-hari walaupun sikit, insya-Allah dia membantu. Okay? Kadang-kadang tak bunyi Habis dia bunyi macam mana? Dia macam tersekat lah dia punya Dia tersekat. Okey. Berhati-hati masa menyebut kha sebab kita mengangkat pangkal lidah ke langit tapi dia tidak rapat. Kalau kha dia angkat, dia rapat, macam yang dia cakap tersekat tu, saya faham. Dia akan jadi qaf nanti. Okey, dia akan jadi qaf. Okey, cuba tengok yang dekat kha muka surat 35 tu, gambar rajah tu. Cuba tengok kat sini. Ni. Cuba tengok kat sini. Dia angkat kat sini kan? Hujung halqum, nampak tak? Tapi ada ruang tak tengah tu? Tu kan? Dia ada ruang supaya nak bagi udara tu keluar, suara tu keluar. Tapi kalau dia melekat, dia akan jadi huruf apa? Ain. Qaf lah. Cuba tengok qaf. Cuba tengok ni. 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 Dia betul-betul melekat. Mana kamera? Ya Allah. Ke bawah. Ni kan? Dia betul-betul dekat langit lembut. Maka dia tak keluarlah angin, dia tersekat. Kan? Itu tertahan. Tapi kha tidak. Ada juga macam Ili tanya tadi sebab tersekat tu kan. Ada juga yang menyebut huruf qaf dia jadi kha. Dia tak terangkat sampai melekat. Dia angkat-angkat dah tapi tak melekat. Waqala dia jadi waqala. Dia ada udara yang bocor sebab dia tak lekat. Maknanya apa kat situ dari segi kefasihan kita menyebut sebenarnya. Fasih ke tak fasih, kita je yang tahu kita ni fasih menyebut huruf apa. Kalau selagi tak fasih tu kita kena sebut selalu sampai kita fasih. Kan? Contoh macam kita orang Johor contohlah, ada kan. Tiba-tiba kahwin dengan orang Kelantan. Kalau jarang-jarang cakap tak pandai. Tapi kalau dah 10 tahun bercakap je, cakap orang Kelantan, jadi kecek Kelantan. Gitu contohlah. Gelap pula Ili kan dengar. Ili Kelantan kan? Kelantan. Malu pula. Ngajuk-ngajuk boleh lah saya ni, cakap tak reti sebenarnya. Okey, jadi kena biasakan menyebut huruf yang kita tak biasa tu. Okay. Kalau tengok gambar raja tu, kho dengan roin tu gambar tu lebih kurang sama je lah. Betul lah. Betul. Soalan Kak Liza tu bila kata lebih kurang sama sebab apa? Saya tanya Kak Liza balik. Kenapa sama gambar roin dengan kho? Tempat keluar ni sama. Bawah
tempat keluar dia sama tapi cara nak keluarkan tu tak sama. Ada sekatan angin, ada yang dilepaskan angin. Maknanya yang tak sama tu dari segi sifat dia kan. Dia hamas dengan Jaha je lah. Benda tu. Betul. Tempat keluar sama tapi macam Roy tu dia Jaha, Ho dia hamas. Itu je beza dia. Ya betul. Yang lain tu semua lebih kurang sama. Senang aja sebenarnya kita nak menyusun sifat ni. Kalau kena gaya tu insya-Allah boleh. Lepas ni saya tanyalah seorang-seorang. Boleh? Saja je lah Ustazah ni menyakat aja kerjanya. Tapi betul kalau dah faham dia mudah sebenarnya insya-Allah. Ustazah, kalau macam ha pedas tu kan, ha pedas tu kadang tak cukup. Tak cukup pedas? Ha tu kan tak cukup dia nak kan tak tu kan dia tak cukup menekan. Salah satunya ada yang kata ha pedas, kadang-kadang ada orang tak faham macam mana kita nak sebut ha pedas. Ha pedas ni dah makan pedas pun tak pedas juga, tak bunyi juga ha betul contoh kan. Pangkal lidah kita ni, okey Hajah, tekan ke bawah. Tu. Kan tapi podek bila tu. kita baca bila kita baca tu kan dia macam tak masuk. Dia betul tak masuk kan. Cuba aja sebut fa'ahya. Jadi yuhyi. Dia macam ginilah. Biasanya kalau huruf sebelum ha tu huruf baris depan, dia susah nak masuk. Tekan juga, cara dia tekan juga pangkal lidah ke bawah. Kalau depan ha. Okey, cuba sebut ha. Hi. Hu. Tu tak jadi, tak sampai. Memang ada setengah orang. Okey, saya bagi tahu tips dia macam mana Siapa nak tahu? Alah, Zandra tak ada pula. Nanti Zandra tertinggal pula. Okey, kalau kita tak mahir menyebut huruf ha ni, sebelum kita sebut dengan suara, keluarkan angin dia dulu. Contoh ha. Lepas tu hi. Kemudian hu tu jangan hu terus. Dia pergi dekat bibir sebab kita muncung. Jadi fokusnya lebih pada bibir. Sekarang ni angin dulu. Hu. Jadi dia memang mulut kita akan jadi macam ni. Apa? Sebab kita nak mahirkan menyebut angin ha tu kat mana. Baru pergi dekat suara ha tu. Boleh lama-lama. Satu tapi bila baca tu kadang macam rasa tak sampai, dia tak. Okey, macam ini kan? Satu lagi saya nak bagi tahu, kalau kita baca, kita perasan bacaan kita tu macam tak berapa tepat, kena ulang lah. Kalau kita tak perasan tak apa. Sebab tu kita digalakkan baca Quran ni paling kurang 2 orang. Seorang baca, seorang dengar kan. Supaya dia boleh membetulkan. Kadang kita baca seorang, syok sendiri, kita masuklah saya. Kan semua betul je kita baca. Okey, Hajah, jadi tip dia tadi angin dulu. Hu. Memang ramai orang yang ada masalah berkenaan dengan huruf ha baris depan ni. Dia terus muncul, jadi dia lupa nak tekan ke bawah yang hu tu. Dia terus hu je. Okey, boleh? Boleh Hajah? InsyaAllah praktis. InsyaAllah boleh. Dia kalau apa-apa pun kita buat selalu jadi. Tak kerti masak pun jadi pandai. Okey. Okey, kita ambil satu lagi bahagian qaf dengan kaf. Okey, sikit lagi qaf dengan kaf. Okey, tengok untuk muka surat 36 ni qaf dengan kaf. Kita boleh bezakan antara sifat yang pertama jahar, kaf ni ada hamas. Qaf jahar, kaf hamas. Cuba kita matikan qaf tanpa kita letakkan sifat yang paling bawah sekali dekat qaf. Apa warna purple tu? Qalqalah kan? Okey, qalqalah tu jangan sebut dulu sebab dia sifat tunggal. Tu nanti dulu Kita sebut sifat yang berlawanan dulu. Kita matikan qaf. Okey, ada keluar angin tak? Sebab tu dia jadi jahar. Okey, angin tak ada. Aqaq. Katalah kita matikan dan lepaskan terus. Aqaq. Cuba sebut. Aqaq. Aqaq.
Akok. Okey. Bila kita lantunkan juga, ada keluar angin tak? Kok tak ada. Yang keluar itu suara dan lantunan qalqalah. Jadi dia jadi jahar. Tapi berbeza dengan kaf. Kita matikan ak. Cuma matikan ak. Yang bunyi hujung tu adalah hamas. Hamas, kaf. Itu beza antara qaf dengan kaf. Okey, iaitu jahar dan hamas. Kemudian yang kedua, syiddah. Okey, dua-dua syiddah, dua-dua tertahan suara. Kita matikan dulu kan tadi qaf aq. Suaranya tertahan dulu. Yang qa tu bukannya rokhawah tapi qalqalah. Itu qaf. Tapi kaf kalau kita sebut ak, sebelum kita melepaskan k tu tadi tu, dia menahan dulu suara. Ak. Mana ada suara lepas tu kan? Yang dilepaskan hanya udara. Tapi siapa yang sebut ak, salah. Dia lepaskan udara dan suara sekali. Sedangkan suara tak lepas untuk kaf. Hanya udara. Ak. Okey, seterusnya yang ketiga pun ada beza. Kalau qaf isti'la, kalau kaf istifal. Jadi bila isti'la ni saya dah sebut sebelum ni, mesti kita kena masam ataupun serius muka kita menyebut. Qaf. Qi, qo. Qaf. Yang bawah kaf, senyum. Sebab dia tidak terangkat pangkal lidah kaf ni. Kalau qaf terangkat pangkal lidah. Maka isti'la dan istifal dia ada beza Kemudian yang keempat dengan yang kelima sama. Infitah dan ismat. Okey. Tadi kita tengok kha dengan ghain tadi walaupun dia isti'la ataupun terangkat sebahagian pangkal lidah, yang keempat dia masih lagi kategori terbuka, dia tidak tertutup kan? Sebab apa? Sebab huruf ghain dengan kha itu bukan dia keluar dekat bahagian lidah. Dia keluar dekat hujung halkum. Jadi ruang tu masih lagi terbuka. Walaupun dia ada sifat tebal ataupun isti'la. Sama juga dengan qaf. Kalau kita tengok kalau tengok yang dia dah bagi ni kan. Dekat sini dekat sini. Qaf ni dia terangkatnya dekat sini. Sebab dia pangkal lidah tapi ruang kat atas ni nampak ni. Ni ruang ni masih lagi terbuka. Jadi dia jadi infitah. Walaupun terangkatnya kat mana? Pangkal lidah belah belakang. Tapi ruang masih terbuka. Itu dikategorikan sebagai infitah. Kalau kaf memang kita dah faham sangat dah. Memang pangkal lidah tu tak terangkat kan masa sebut ka. Bila kita dah letak ke bawah ka tu dia tidak mengangkat dah. Dia letak di bawah. Masa ni ini makhraj dia. Tapi bila kita dah sebut, pangkal lidah tu tidak terangkat seperti mana huruf isti'la. Dan akhir sekali ismat. Masih lagi ismat sebab qaf dengan kaf adalah huruf pangkal lidah, bukan huruf di hadapan. Sebab lidah kita ni banyak bahagian, pangkal, tepi, hujung, tengah semua ada. Jadi ini adalah bahagian yang paling belakang sekali di bahagian lidah. Maka dikategorikan sebagai ismat untuk qaf dengan kaf. Okey? Boleh? Okey, jadi qaf dengan kaf tadi beza yang paling besar sekali, qaf tu jangan senyum. Nanti dia jadi waqala. Dia bukan waqala, waqala. Tapi kalau kaf jangan pula baca innaka jadi innaqa. Jadi berat pula innaka. Tu beza. Okey, khalaqo. Kha tebal, lam nipis, qaf tebal. Banyak benda kita nak kena tengok. Okey, boleh? Baik. So makhraj tu sifat tu saja saya sebutkan sebenarnya. Tapi yang untuk akan datang punya boleh tengok sendiri pada bahagian sifat kat tepi-tepi huruf tu. Nanti tengok sama ada huruf tu sifat dia terlepas ke, tertahan ke, terangkat ke, dia terturun ke dan sebagainya. Boleh tengok bahagian huruf-huruf yang saya dah terangkan tadi sambungan dia. Sebabnya lepas ni saya akan sambung bahagian tajwid dah. Okey. Tapi kalau nak saya terangkan satu persatu macam ni boleh je. Okey. Sebab saya nak mengejarkan kalau boleh sebenarnya kan masjid-masjid dah start buka kan. Cuma kelas pengajian belum dapat apa-apa info lagi. Cumanya yang saya risaukan kalau boleh tak naklah stopkan kelas tu tiba. Saya estimate sampai bulan 12. Maknanya dalam bulan 12 tu saya nak kena habiskan bahagian tajwid.
takut tak sempat nanti kan. Okay. So nanti saya cuba jugalah. Dia bulan sebelum 7, 8, 9, 10 sempat. Kalau ikut sempat sangat lah. Kalau saya tak penting kelas, insyaAllah sempat lah. Okay. Alright. So saya rasa untuk hari ni tu saja. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada Okay, kalau tak ada kita stop dululah. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul. Faktubna ma'asy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya lupa Kak Zolida nak ngaji ke? Boleh ke? Sorry Boleh? lambat tadi. Tak apa, saya semak sekejap. Tapi kalau macam ada yang nak leave dulu tak apa je. Nak stay pun boleh, nak leave pun boleh. Okay. Leave lah semua. Pula, sabar je. Semua rasa macam semua pakat-pakat nak dengar je ni. Okay. Sampailah. Okay lah, I to leave. Okay, Assalamualaikum. Okay, salam. Okay, salam je. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنهار Tebal. Anhar. Macam tu. Ra ke ha yang tebal? Ha tak tebal sebab ha tu Ra, istifal. okay. Ra mulut macam ni. Anhar. Okay. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Samaratir rizqan. Thamaratir rizqan qalu hadha. Cuba hilangkan bunyi zai tu. Z tu hilangkan. Oh, okay. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan. dah macam nak sabdu pula. Okay. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan. Tak dengung. Tanwin temura tak dengung. Minha min thamaratir rizqan qalu. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizq. Macam tu. Samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Nama juga zai. Jangan az. Oh, okay. Walahum fiha azwajum mutahharah. Wahum fiha khalidun. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Alright. Sadaqallahul azim. Oh, adik maju pula. Zai apa? Zai tu macam asyik nak terkeluar angin je.
Dia Zai ni sifat dia tertahan udara, terlepas suara tapi tak ada qalqalah. Riz. Nanti kita akan belajar Zai pula insya-Allah. Tanya Okey. air ke? Apa dia? Azmi panggil kita ke? Apa dah? Oh, okey. Sibuk je. Okey. So Okey. nanti kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan Kita sambung. Okey. Alright. Jumpa lagi. Alright. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Zaza. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.